Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Cik, Waalaikumsalam. Okey, apa khabar hari ni? Apa khabar kamu semua hari ni? Alhamdulillah sihat Cik. Ha, okey, semua saya harap sihat belakalah. Okey, kelas kita akan bermula pada pukul 10 pagi. Okey. Sekarang ni kehadiran baru 20. Cik, saya ada luar cik. Ha, ada Saya luar. cik ni lah. Macam mana? Ya, Saya ada WhatsApp saja. Okey, tak apa. ya. Duduk luar pun boleh dengar, boleh tengok kan. Ya. Ha, Cik saya tak buka kamera tak apa Cik. hmm. Saya tak buka kamera tak apa kan Cik. Sebab saya ada buat temu janji buat account bank. Account bank. Okay, tak apalah, kita tengoklah macam mana keadaannya kan. Okay, baru 20 orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Apa khabar hari ni? Kita ada 18 orang
ya, termasuk saya. Masih lagi menunggu lebih kurang dalam 9 orang lagi untuk admit ke dalam Google Meet. Okay, hari ni kelas kita mungkin akan ambil masa dalam 1 jam dan lebih sikit lah. Tengok pada slide saya ni, saya jangkakan selewat-lewatnya 1 jam setengah lah. Okay, kalau kita dapat habis awal pun Alhamdulillah. Okay, saya pun tak nak terlalu lama sangat secara online. Okay, nanti secara bersemuka kita akan lebih lama sikit lah. Okay. Okay, untuk makluman kamu hari ini, seperti biasa ya, saya akan rekodkan kelas kita hari ini. Okey, jadi saya ingatkan sekali lagi supaya offkan mikrofon. Okey, hanya on apabila saya ingin bertanya atau kamu ingin menjawab sesuatu. Okey, kemudian setelah menjawab, saya minta tolong pastikan kamu off kembali mikrofon kamu. Okey. Okey, sekiranya 18 orang ini telah bersedia, saya tak nak tunggu dah yang lain ni. Okey. Nanti dia pandanglah tengok di mana-mana apa nama kelas atau video yang saya share nantilah. Okey. Okey, kita buat revision sikit untuk pembelajaran yang lepas. Okey, pada minggu yang lalu saya ada kongsikan dengan kamu ataupun saya telah mengajar ya, ataupun buat penerangan ya berkenaan dengan perkara-perkara yang berikutlah. Yang pertamanya proses pembentukan batuan. Okey, dalam proses pembentukan batuan itu saya juga telah cerita ataupun memberitahu kamu berkenaan dengan jenis-jenis batuan. Okey, dan saya juga telah share kepada kamu ataupun memberitahu kamu berkenaan dengan bagaimana batuan-batuan terbentuk. Okey. Jadi siapa di antara kamu yang boleh ataupun masih ingat lagi 3 jenis batuan? Boleh beritahu pada kelas? Seorang? Siapa masih ingat lagi 3 jenis batuan? Hello? Tak ada respon. Batuan metamorfosis cik. Itu satu. Ada 3 jenis batuan. Batuan enapang dengan batuan igneous. Okey. Jadi ada 3 jenis batuan dan ketiga-tiga jenis batuan tersebut mengalami ya pembentukan ataupun proses pembentukan yang berbeza lah. Okey, saya dah maklumkan minggu lalu dan saya harap kamu dapat mengingati proses pembentukan batuan tersebut ya. Kerana akan ada soalan lah untuk peperiksaan akhir dan ujian berkenaan dengan proses pembentukan batuan ini. Okey, kita terima kasih kepada Sidin tadi ya. Okey, saya pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, jadi kamu telah habis ataupun telah menamatkan submodul yang pertama, iaitu proses pembentukan batuan. Jadi hari ini saya akan teruskan kepada pengkelasan tanah. Okey, kita akan masuk kepada sub tajuk bagi LA yang pertama, iaitu pengkelasan tanah. Jadi kita tengok apakah
pembelajaran yang terkandung dalam pengkelasan tanah ini. Okey, yang pertamanya berkenaan dengan definisi tanah. Apakah itu definisi tanah? Okey, tanah merupakan bahan mineral yang mempunyai ikatan zarah-zarah yang lemah atau tidak terikat. Okey, dia ada ikatan zarah-zarahnya lemah ataupun langsung tidak terikat. Itu adalah definisi tanah yang pertama. Ianya terbentuk daripada lulu hawa batuan dan di antara zarah-zarah tersebut terdapat lubang-lubang udara yang terdiri daripada air dan udara. Okey. Ini dia adalah definisinya. Okey, kita tengok apakah kepentingan tanah ya. Okey, tanah amat penting dalam semua projek pembinaan. Ianya berperanan sebagai penyokong beban kepada semua struktur yang dibina di atasnya. Okey, jadi kalau dinyatakan struktur, maka struktur tersebut mesti didirikan di atas satu platform. Okey, platform yang kita panggil semula jadinya yang ada di muka bumi ini adalah tanah lah. Oleh itu, jurutera awal mesti mengkaji sifat-sifat tanah seperti jenis tanah, agihan saiz zarah, keboleh terlapan, keboleh mampatan, kekuatan ricih dan kapasiti beban galas tanah. Okey, ini adalah kita panggil perkataan ataupun term-term yang digunakan dalam kejuruteraan awam lah. Okey, agihan saiz zarah, keboleh mampatan, kekuatan ricih, kapasiti beban, okey, galas tanah. Ini adalah term-term yang akan digunakan dalam kejuruteraan awam. Dah tak ada lagi lah term-term kampung ataupun bahasa pasar. Okey, dia akan menggunakan term-term ataupun perkataan-perkataan inilah. Okey. Okey, tanah ni terdiri daripada beberapa struktur ya. Kalau kamu belah ataupun korek ataupun buat satu uji kaji terhadap lapisan tanah ya. Jadi tanah ini terdiri daripada beberapa struktur ataupun kita panggil lapisan lah. Okey, struktur tanah merupakan gumpalan kecil dari butiran-butiran tanah. Okey, struktur tanah ini adalah gumpalan kecil. Okey, dianya digumpalkan, okey, dari butiran-butiran tanah terjadi kerana terikat di antara satu sama lain oleh bahan perekat. Okey, bahan perekat yang ada dalam tanah adalah tanah liat ataupun oksida besi. Okey, struktur tanah juga adalah susunan butiran-butiran premier dan agregat premier. Okey, secara semula jadi membentuk rupa pepejal yang dibatasi oleh lapisan-lapisan tertentu yang disebut sebagai agregat. Okey, jadi agregat ini dianya adalah berkaitan dengan butiran-butiran lah ya. Kita panggil agregat. Agregat ini adalah butiran-butiran lah. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah struktur tanah yang terdiri daripada lapisan-lapisan, 4 lapisan ini. Yang pertamanya lapisan atas. Okey, lapisan tanah yang kita gunakan untuk bercucuk tanam. Okey, kemudian lapisan tengah. Okey, kemudian ada lagi lapisan bawah dan seterusnya di akhir ataupun di bawahnya adalah lapisan batuan induk. Okey, jadi lapisan-lapisan ini dalam kejuruteraan awam perlu dikaji lah untuk pembentukan struktur. Tak kira lah struktur apa, sama ada asas
ataupun kita nak pasang cerucuk. Okey. Jadi kita kena buat kajian lah. Okey. Ianya juga perlu dibuat kajian sekiranya kita nak buat tembok penahan tanah. Okey. Okey, ada 4 lapisan, iaitu lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah dan lapisan batuan induk. Okey. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, kita lihat kepada komponen tanah. Seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini ataupun dalam slide yang sebelum ini, tanah ini adalah satu gumpalan, okey, yang terdiri daripada pepejal, cecair dan udara. Okey, komponen tanah ini terdiri daripada pepejal, cecair dan udara. Okey, yang ini pepejal lah. Okey, kalau kita tengok dalam keratan rentas tanah, kita akan tengok ada bentuk pepejal. Kemudian ada cecair. Okey, ada cecair. Kemudian ada juga udara. Antara cecair dan udara ni dianya memenuhi liang-liang yang terdapat di dalam sesuatu pepejal tanah lah. Okey, dianya akan melengkapi pepejal tanah itulah. Okey, kalau kita tengok mungkin tak nampaklah cecair dan udara tu. Tapi kita perlu buat kajian melalui eksperimen. Kita tahu bahawa tanah itu mempunyai 3 komponen yang utama, iaitu pepejal, cecair dan udara. Okey, boleh ingat? Okey. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, tanah amat penting dalam semua projek pembinaan. Ianya berperanan sebagai penyokong beban kepada semua struktur yang dibina di atasnya. Okey, oleh itu jurutera awam mesti mengkaji sifat-sifat tanah seperti jenis tanah, agihan saiz darah, keboleh telapan, keboleh mampatan, kekuatan ricih dan kapasiti beban galas tanah. Okey, ini adalah kepentingan tanah dalam kejuruteraan awam. Okey, komposisi tanah ya. Okey, kita ketahui bahawa tanah tadi ada udara, air dan pepejal. Jadi kalau kita tengok dalam satu gumpalan tanah itu terdapat 25%-nya adalah air, 25% lagi adalah udara, 5%-nya adalah organik, okey, dan 45% lagi adalah mineral. Okey. Kalau kita tengok dalam tanah itu, kalau kita gali-gali kita jumpa emas. Okey, kita jumpa logam, besi, atau kita jumpa biji timah. Okey, itu adalah mineral lah. Okey. Bahan organik ini biasanya berada di atas permukaan lah, pada lapisan yang pertama tadi, lapisan atas. Ianya biasanya digunakan untuk apa? Untuk tujuan pertanian lah. Okey. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, berbeza dengan pembentukan batuan ya. Pembentukan tanah lazimnya terbentuk oleh tindakan leluhur hawa ke atas batuan yang ada di permukaan bumi. Okey, kalau batuan tadi dianya adalah melibatkan proses metamorfosis, okey, secara semula jadinya, tetapi tanah ini pula ianya terbentuk daripada proses leluhur hawa. Okey. Okey, leluhur hawa adalah merupakan proses pemecahan, peleraian, pereputan
dan penguraian batuan di permukaan bumi atau hampir di permukaan bumi secara in situ yang menyebabkan berlakunya perubahan fizikal atau kandungan kimia batuan oleh ejen-ejen leluhur hawa yang memecahkan batuan-batuan tersebut kepada saiz yang lebih kecil atau terurai menjadi bahan baru seperti larutan, sama ada tanah, bergelik dan sebagainya. Okey, leluhur hawa ini, okey, kamu telah mempelajarinya semasa di tingkatan 4-5, okey, ataupun lebih awal. Jadi siapa boleh beritahu saya apakah ejen-ejen leluhur hawa? Okey, siapa yang boleh beritahu saya apakah ejen-ejen leluhur hawa? Okey, kalau kamu memberi perhatian kepada subjek geografi ataupun sains di alam persekolahan dulu, mungkin cikgu kamu telah memberitahu kamu bahawa apakah itu ejen-ejen leluhur hawa. Boleh beritahu saya apakah ejen leluhur hawa? Respon. Okey, tak syok saya cakap sorang-sorang dekat dalam ni. Sekejap cik, nak mikir cik. Baru nak mikir. Takkan nak mikir benda ni dah lama ni. Dah belajar di zaman sekolah lagi ni. Ingat tak cik? Tak ingat dah. Okey. Clue cik. Bukan tindakan tumbuhan ke cik? Tindakan tumbuhan. Tumbuhan. Okey. Siapa lagi boleh beri ni? Ni idea dia. Yang ingat lah, yang dia ingat. Siapa lagi? Okey. Tumbuhan tadi adalah sebahagian daripada ejen lah, tapi ianya tak, dia panggil ejen lain lah, ada nama ejen dia. Okey, ejen leluhur hawanya sebenarnya adalah ianya melibatkan suhu, hujan, salji, okey, angin. Okey, itu adalah ejen leluhur hawa. Okey, angin adalah ejen leluhur hawa yang biasalah. Ianya akan bertiup ataupun meniup sesuatu batuan sehingga batuan tersebut melebur lah. Okey, ataupun secara tak langsungnya ejen leluhur hawa ni kita panggil sebagai cuaca ataupun iklim lah. Okey, boleh ingat ejen leluhur hawa ni apa? Okey, ejen leluhur hawa ini adalah cuaca atau iklim. Pecahan kecilnya adalah suhu, hujan, salji dan angin lah, tiupan angin lah. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, leluhur hawa boleh dikategorikan kepada 3 Okey, leluhur hawa kimia, leluhur hawa fizikal dan leluhur hawa biologi. Tumbuhan tadi berada di bawah kategori leluhur hawa fizikal. Okey. Jadi kita tengok kepada ketiga-tiga kategori leluhur hawa ini, ya, bagaimana proses leluhur hawa kimia berlaku, bagaimana proses leluhur hawa fizikal berlaku, kemudian bagaimana leluhur hawa biologi ini berlaku. Okey. Okey, kalau kamu tengok perkataan kimia kat situ. Okey, secara tak langsung mesti kamu boleh ingat apakah itu kimia itu. Okey, masa sekolah pun dah belajar. Kimia itu apa benda. Okey. Jadi terdapat 6 proses utama yang terlibat dalam leluhur hawa kimia, ya.
Okey, yang pertamanya proses pelarutan. Yang keduanya proses perkarbonan, karbon ya. Kemudian hidrolisis, penghidratan, pengoksidaan dan chelasi. Okey. Jadi ini adalah tindak balas kimia ya yang berlaku bagi menghasilkan proses lulu hawa. Jadi saya akan terangkan 3 yang teratas. Okey, saya akan cuba terangkan 3 sahaja. Yang lain tu nanti kamu boleh carilah di mana-mana bahan rujukan lah. Okey, kalau saya terangkan ke 6-nya, kita akan ambil masa yang agak panjang lah untuk menjalankan proses pembelajaran ini. Okey, secara langsung larutan. Okey, kimia proses kimia larutan bagaimana berlaku. Okey, ibaratnya gula berada di dalam air. Okey, atau garam berada di dalam air. Okey, itu adalah proses larutan. Pengkarbonan. Okey, karbon ini ianya melibatkan ikatan kita panggil kimia lah. Okey, dia melibatkan karbon lah. Okey. Kemudian hidrolisis. Okey, kalau kamu ingat lagi di zaman sekolah kamu dulu, kalau siapa yang ada pergi kelas sains, cikgu dia ada beritahu ni hidrolisis. Apakah proses hidrolisis? Okey. Okey, proses hidrolisis ni dia melibatkan proses perubahan lah. Okey, daripada satu bentuk ke satu bentuk yang lain lah. Dia melibatkan tindak balas elektrik ataupun cas. Okey, ada cas positif dan negatif. Okey, itu adalah hidrolisis. Okey. Jadi kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, proses yang ditunjukkan dalam slide ini adalah antara proses lulu hawa larutan ya. Okey, dia melibatkan air. Okey, kalau kamu tengok dekat situ ada titisan air hujan. Okey, jadi larutan merupakan proses asas yang mana dia melibatkan tindakan air yang mengalir. Okey, dan air itu menjadi pelarut lah. Okey. Air ini berupaya melarutkan mineral batuan yang mana mineral batuan ini mudah terlarut seperti gypsum ataupun kalsium karbonat. Okey, batu kapur. Okey, dia kalau bercampur dengan air, ianya akan mudah terurai lah. Okey, sama seperti kamu bancur air gula lah kan. Okey, kemudian kuantiti hasil larutan ini bergantung kepada bilangan air yang ada. Kadar kelarutan setiap mineral yang membentuk batuan tadi, kalau campur dengan tercampur dengan air, dia tengok berapa banyak kandungan air, kuantiti air. Okey. Kalau kamu boleh bayangkan kamu mengacau gula, kalau kamu isi sedikit air dalam gula itu atau gula banyak, air yang sedikit, bila kamu kacau dia, okey, larutan agak sukar berlaku. Okey, tetapi apabila air banyak, gula itu sikit, okey, kamu kacau dia, ianya akan mudah terlarut lah. Okey, dia akan bercampur dengan gula tadi akan bercampur dengan air tadi. Okey, sama juga dengan tanah ni lah, mineral-mineral tanah ni. Okey, kita ketahui tadi bahawa tanah ini adalah butiran-butiran halus yang mempunyai perekat. Okey, perekatnya antara perekatnya adalah kalsium lah, kalsium karbonat lah. Okey. Antara lain mineral ya, mineral yang ada dalam batuan ini adalah natrium, magnesium, okey, silika,
dan ada lagi lah squeeze oksida lah. Oleh itu, apabila bahan-bahan ini atau mineral-mineral ini bercampur dengan air, okey, dianya akan mengganggu jisim asal bahan tadi menjadi larutan lah. Okey, boleh faham proses pelarutan, bagaimana tanah ini tadi terbentuk oleh proses lulu hawa ataupun proses larutan. Boleh okeylah. Saya anggap kamu faham lah ni. Okey, secara mudahnya proses pelarutan ini boleh digambarkan atau boleh difikirkan sebagaimana kamu membancuk air gula lah. Okey. Okey, kita pergi ke slide seterusnya, iaitu proses perkarbonan. Okey, yang mana saya nyatakan tadi ianya melibatkan ikatan kimia lah. Okey, ikatan kimia. Perkarbonan yang merupakan sebarang tindak balas antara asid lemah dengan kalsium karbonat, iaitu batu kapur. Okey, batu kapur ini ianya adalah salah satu bahan kimia lah. Okey, jadi tindakan hujan yang turun, dia akan bersepadu dengan karbon dioksida di udara dan membentuk asid karbonik. Okey, kalau kamu tengok pada persamaan kimia yang di atas itu, yang pertama warna kuning itu, okey, jadi H2O itu adalah air, CO2 itu adalah karbon dioksida. Apabila ianya bercampur, ianya menghasilkan atau terjadi bahan kimia yang baru, iaitu asid karbonik. Okey, jadi asid karbonik ini berupaya menguraikan batuan apabila dia bertindak balas dengan kalsium karbonat. Okey, jadi dua bahan ini ianya boleh menghancurkan ataupun meleraikan batuan lah. Okey, okey, yang seterusnya kita tengok pada persamaan yang kedua itu. Okey, asid karbonik bertindak balas dengan kalsium karbonat akan menghasilkan satu lagi bahan kimia, iaitu kalsium bikarbonat. Okey, bahan-bahan ini boleh menguraikan batu lah. Okey, kalau kamu ada bahan-bahan ini di rumah, okey, kamu boleh rendam batu di dalam bahan-bahan ini. Okey, kita tengok dalam tempoh masa yang agak panjang, mungkin makan masa berbulan, batu tersebut ataupun kamu akan nampak pecahan-pecahan batu di atas permukaan lantai kamu punya tempat rendaman itulah. Okey, okey, kita tengok pula kepada proses hidrolisis. Okey, hidrolisis merupakan tindak balas di antara ion hidrogen dan ion hidroksil. Okey, jadi saya nyatakan tadi bahawa ada cas-cas berlaku untuk proses hidrolisis ini, di mana ion mineral pembentuk batuan sehingga menyebabkan terhasilnya satu sebatian dan mineral yang berlainan. Okey, proses ini bertanggungjawab menukar keseluruhan mineral batuan kepada bentuk baru. Okey, sama ada mineral peringkat kedua lah, maksudnya dihasilkan satu lagi bahan mineral yang dipanggil mineral peringkat kedua yang berlainan sama sekali dengan sifat mineral batuan yang asal lah. Jadi ion hidrogen ini atau ion hidroksil ini akan menjadi ejen peluluh ataupun ejen peluluh hawa yang akan dibekalkan oleh air hujan lah. Okey, jadi bagi mineral pembentukan batuan
tidak stabil ya. Dia mudah diuraikan melalui proses ini untuk membentuk tanah liat. Okey. Seperti mana kalau kamu ingat balik proses hidrolisis yang kamu pelajari di zaman sekolah dulu, ada dua root, satu root hidrogen dengan satu root karbon akan dikenakan cas disambungkan pada bateri, ianya akan menghasilkan buih-buih ya. Okey, buih-buih itu akan menghasilkan tindak balas kepada batang root karbon tadi. Okey. Jadi air tadi adalah dia punya pengalir arus lah. Okey, pengalir arus. Dia akan memindahkan cas-cas positif daripada hidrogen, atau root itu akan menarik cas positif, dan ada satu root lagi dia akan menarik cas negatif. Okey, itu adalah proses hidrolisis lah. Jadi proses kimia hidrolisis ini juga berlaku di dalam tanah. Okey, hasilnya akan membentuk kolit, tanah liat ataupun kuarza lah. Okey. Jadi dia kita panggil proses hidrolisis ini proses menterbalikkan orang panggil apa, cas tadilah. Okey. Okey, ada 3 tadi proses hulu hawa untuk pelarutan tadi, ataupun proses hulu hawa yang pertama tadi. Ada 3 jenis saya dah terangkan. 3 lagi saya minta kamu carilah dari dalam internet atau di mana-mana bahan bacaan lah. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada proses lulu hawa fizikal. Okey. Kalau kita tengok ini gambaran yang saya tunjukkan ini adalah proses lulu hawa fizikal lah. Okey, proses lulu hawa fizikal ni antara satunya adalah proses yang melibatkan tumbuhan lah. Jadi proses lulu hawa fizikal atau mekanik ini ialah proses penyepaian atau pemecahan batuan akibat tindak balas unsur-unsur yang menyebabkan batuan dipecahkan kepada saiz yang lebih kecil tanpa menukar sifat-sifat kimianya. Okey, maksudnya dia akan ada unsur-unsur lain lah, sama ada tumbuhan ataupun angin ya. Okey. Jadi satu mekanisme umum yang membolehkan batuan ini menjadi atau mengalami pemecahan ialah kehadiran daya tegasan yang secukupnya. Okey, angin tiup pada batu, ianya akan menghasilkan geseran angin dan pada dinding batu, itu panggil tegasan lah. Okey. Ianya juga berlaku apabila akar tumbuhan menolak atau dia memasuki butiran atau rongga-rongga pada batu, kemudian dia membesar, dia memecahkan batuan lah. Okey, daya tegasan ditarikan sebagai daya yang dikenakan ke atas satu unit keluasan seperti dinding-dinding rekahan, sehingga dinding tersebut mengalami ketegangan dan akhirnya menyepai berlaku ke atas rekahan batuan berkenaan lah. Lulu hawa fizikal berlaku menerusi beberapa cara seperti pengembangan dan pengecutan batuan akibat perubahan suhu yang ekstrim, pembasahan dan pengeringan batuan, tindakan frost atau panggil apa, salji, penghabluran garam dan pelepasan tekanan lah. Pelepasan tekanan ni kita panggil proses ketukan lah. Okey. Jadi pengembangan dan pengecutan akan dialami oleh batuan sekiranya terdapat perbezaan suhu harian ya, panas, sejuk, ataupun cuaca kita panggil apa ni, peredaran siang dan malam
Okey, di kawasan gurun yang panas lazimnya pada waktu siang suhu dia lebih kurang 35 hingga 40 darjah lah, macam siang hari dekat Malaysia ni lah. Okey, malam pula dia akan turun kepada 25 darjah. Okey, ataupun boleh pergi kepada 0 darjah lah. Okey, siang panas, malam sejuk. Siang panas, malam sejuk. Hari-hari berlaku sampai berbulan-bulan. Okey, pengecutan dan pengembangan ianya boleh meleraikan batuan lah. Okey. Kalau gambar rajah ini pula kita tengok batu itu dia tak pecah secara orang panggil apa? Seketul dia akan mengelupas ataupun dia akan runtuh mengikut lapisan lah. Okey, di mana proses ataupun tindak balas tadi berlaku pada permukaan dahulu. Okey, kemudian permukaan itu akan terlerai ataupun tersepai atau serpihan. Kemudian proses ini akan berterusan sehingga batu tadi menjadi kecil lah. Okey. Jadi lulu hawa kita tengok lulu hawa biologi pula. Okey, tumbuhan, tindak balas organisma dan tindakan manusia. Okey. Okey, yang lulu hawa fizikal ni tadi, ini proses dia melibatkan proses mekanikal. Okey. Tapi dalam proses biologi ni dia melibatkan biologi lah. Semua benda yang melibatkan biologi, sama ada benda hidup, itu dia panggil biologi lah. Jadi kategorinya adalah tindakan tumbuhan, organisma dan manusia lah. Organisma ni kita panggil bakteria lah. Okey, bakteria. Okey, lalu hawa biologi merujuk kepada tindakan hidupan baik tumbuhan, haiwan, mikroorganisma atau manusia, sama ada secara fizikal atau kimia yang dapat memecahkan dan menguraikan batuan. Okey, lulu hawa biologi boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu tindakan tumbuhan, tindakan organisma dan tindakan manusia lah. Okey, kita tengok tindakan tumbuhan lah. Okey, yang saya nyatakan tadi, akal tadi di bawah kategori biologi, lulu hawa biologi. Okey, kalau kamu tengok pada gambar rajah ini, okey, tumbuhan ini akan lama makin membesar, dia akan membuatkan batuan tadi retak lah. Okey, kita panggil rekahan pada batuan. Okey, kemudian rekahan ini ada rekahan kecil. Okey, rekahan kecil itu dia membentuk butiran. Okey, butiran ini akan bercantum di atas permukaan bumi atau di bawah batuan, bongkah batuan ini. Dianya terikat dengan bahan perekat, tanah liat. Akhirnya dia akan menghasilkan tanah lah. Okey, ini pula tindakan organisma lah. Okey, organisma ni termasuklah kita panggil haiwan kecil lah. Tikus, arnab, organisma cacing. Okey, ianya akan melemahkan batuan. Jadi kalau kamu pernah dengar kita panggil benda tu kat peribahasa ke ulat dalam batu boleh hidup. Okey, memang ada ulat dalam batu lah. Tindakannya adalah untuk memecahkan batuan lah. Okey, jadi mikroorganisma ni tumbuhan halus lah.
sama ada lumut ataupun bakteria lah, sama ada fungus, okey, yang hidup di permukaan batu tadi akan menghasilkan tindak balas kimia, okey, mengeluarkan asid organik, kemudian dia menyerap zat-zat galian yang ada pada batu tersebut dan menyebabkan batu-batu tadi terurai lah. Okey. Jadi kalau nak tengok lebih dekat lagi, kamu pergi kepada bukit atau gunung yang ada batu, kamu tengok dekat situ ada lumut, ada apa? Okey, itu adalah orang panggil apa, ejen organisma yang memecahkan batu kepada penghasilan atau pembentukan tanah lah. Okey. Okey, ini tindakan manusia lah. Okey, tindakan manusia ni termasuk di dalam luluhawa biologi lah. Okey. Selain itu kuari, okey, itu adalah tindakan manusia. Okey, kuari dia membecahkan gunung untuk mendapatkan agregat. Jadi seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni di awal penghasilan tanah tadi, agregat-agregat itu adalah kita panggil pembentukan tanah lah, bukan batu. Batu ni tadi penghasilan gunung tu tadi batuan. Tapi kalau dia dah berpecah, dia dah menjadi agregat-agregat halus, dia jadi butiran-butiran sama ada kasar atau halus, itu adalah tanah. Jadi dalam term kejuruteraan, batuan adalah benda yang besar. Okey, dia melibatkan proses-proses seperti pemanasan dengan mama ataupun gunung berapi tadi, penyejukan yang mengejut ataupun kita panggil berterusan. Okey, itu adalah proses pembentukan batuan. Tapi dalam proses pembentukan tanah ini, batu tadi dipecahkan atau diuraikan, ianya menjadi butiran halus yang lebih kecil daripada batuan asal tadi, ianya dipanggil tanah lah. Okey, dalam kejuruteraan awam benda tu berbeza. Okey. Okey, salah satu lagi tindakan manusia adalah pelepasan, kita panggil pencemaran udara. Okey, bila udara tu naik ke pengumpulan panggil hujan, hujan tu turun balik, dia akan membawa pencemaran tadi menjadi sisa toksik. Okey, bahan yang turun bersama air hujan tadi ianya boleh menguraikan batuan untuk menjadi tanah. Okey. Jadi bukan hanya proses menghentak, meletup, tapi proses pencemaran kimia tadi pun boleh menguraikan batuan menjadi tanah, ataupun itu dikategorikan sebagai tindakan manusia di dalam luluhawa biologi. Okey. Okey, berdasarkan 3 proses tadi, proses luluhawa yang saya sebutkan tadi, fizikal, kimia dan biologi. Okey, maka terhasillah tanah-tanah, okey. Kemudian ianya dibahagikan atau dipecahkan kepada 3 jenis atau 3 kategori, iaitu tanah organik, tanah baki dan tanah terangkut. Okey. Ketiga-tiga kategori ini diberi nama berdasarkan proses luluhawa yang berlaku. Okey. Organik ini tadi secara tak langsung ianya adalah berlaku disebabkan oleh penguraian yang dibuat oleh mikroorganisma lah. Okey, tanah baki ini tanah yang
berlaku akibat proses pemecahan batuan lah, hujan dan panas tadi. Okey, ataupun suhu sejuk dan panas. Okey, tanah terangkut ni pula mungkin berlaku disebabkan oleh pelarutan ya, ataupun banjir. Okey, ada tiga ya kategori dia. Diberi nama atau boleh dikenali berdasarkan proses-proses lulu hawa yang berlaku ataupun berlaku pada tanah itu. Okey, ada persoalan dekat sini sebelum saya teruskan kepada penerangan berkenaan dengan tanah organik, baki dan terangkut. Boleh faham tak bagaimana tanah-tanah tadi terhasil ataupun tanah-tanah tadi terbentuk? Boleh. Boleh. Kamu ni boleh Boleh. macam tersedap makanannya. Dia duduk makan tadi. Oh, macam baru bangun tidur je. Tengah baring Tak kan? makan lagi, cik. Ya ke? Tengah baring saya tanya, jawab boleh. Lepas tu tersedap pula. Okey, saya harap kamu boleh fahamlah ataupun kamu boleh baca balik kertas penerangan untuk lebih lanjut lah. Okey, yang saya terangkan ni kamu boleh dengar dan cuba fahamilah. Okey, kerana proses-proses ini dianya melibatkan orang panggil pembacaan lah ataupun pemahaman lah. Okey, jadi saya teruskan kepada jenis-jenis tanah ni lah. Okey, okey, kita pergi kepada tanah organik. Okey, tadi pun saya dah maklumkan sedikit berkenaan dengan tanah organik ini. Organik ini dia melibatkan proses lulu hawa yang dilakukan ataupun ditindakkan oleh mikroorganisma. Okey, kalau kamu boleh baca dekat slide saya tu. Okey, tanah organik merupakan tanah lapisan atas yang terdapat pada permukaan bumi lah. Okey, tanah ini mengandungi bahan-bahan organik dan ketebalannya biasanya tidak melebihi 500 mm lah. Jadi tanah organik ini sesuai digunakan untuk pertanian lah. Maka kita gunakan untuk tujuan bercucuk tanam lah. Okey, jadi kalau untuk proses pembangunan, tanah ini biasanya kita buang lah, kita singkirkan lah. Okey, di awal proses pembersihan tapak, kita akan tolak tanah-tanah ni dengan tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tu. Okey, dia tak sesuai untuk digunakan sebagai kita panggil bahan ataupun penerima beban kepada struktur bangunan lah. Okey, contoh tanah organik adalah tanah gambut lah. Okey, kita pergi kepada tanah baki. Okey, ini yang saya catatkan tadi. Tanah baki ini disebabkan oleh proses lulu hawa, penyejukan dan pemanasan akibat suhu Okey, suhu siang dan panas, siang panas, malam sejuk. Okey, dan ni batuan asal tadi ianya akan mengalami tindakan mekanikal dan kimia dan mengurangkan ikatan ataupun bentuk asal batuan tadi. Okey, kemudian dianya merekah, memecah dan jatuh ke bawah tu. Okey, bila dia jatuh ke bawah itu, dia akan jadi tanah dan kemungkinan besar, saya teruskan, ianya mungkin akan jadi tanah terangkut Hujan tu tadi bawa batuan-batuan yang tanah-tanah yang terpecah dekat tepi-tepi batu tadi. Okey, menghasilkan tanah terangkut Okey, tanah terangkut ini
kalau kamu baca dekat situ, merupakan tanah yang diangkut oleh ejen hakisan, sama ada air, angin, glasier. Glasier ni melibatkan tempat yang ada salji beku okey, ataupun tindakan graviti okey. Kemudian tanah ini tadi yang terangkut oleh air akan menghasilkan batuan kerikil, pasir, kelodak dan tanah liat yang akan membawa batuan ataupun agregat-agregat yang telah dipecahkan daripada batuan tadi kepada satu bentuk yang lain permukaan yang barulah. Okey, sebab itu di permukaan bumi ini ada tanah yang boleh amat sesuai untuk pertanian, ada tanah yang banyak batuan sesuai untuk buat pembinaan dan sebagainya. Okey. Jadi kita akan pergi kepada tajuk yang penting. Okey, setelah kamu pelajari ataupun kamu fahami proses pembentukan tanah tadi, kemudian kamu kenali jenis-jenis tanah. Okey, kita bagaimana sebab bila dah tercampur semua sekali tadi tanah-tanah tadi dah tercampur jadi tanah terangkut, tanah baki dan tanah tanah apa tadi yang mula-mula tadi? Tanah organik Okey, kita akan mempelajari sistem bagaimana kita nak menentukan kembali tanah-tanah ini. Okey, ataupun sistem ini dikenali sebagai sistem pengkelasan tanah. Okey. Okey, sistem ini kita akan pelajari dan kita nak categorize dan kita nak pecahkan kembali tanah-tanah tersebut tadi dalam sama ada ianya adalah kerikil, sama ada ianya pasir ataupun keladak ataupun tanah liat. Okey. Jadi kamu seperti mana yang awal tadi, tanah ini ada mempunyai lapisan-lapisan dia ataupun struktur-struktur dia. Jadi kita nak kenali sama ada tanah ini tadi adalah kerikil, pasir, keladak ataupun tanah liat. Okey. Dalam proses pengkelasan ni kita akan banyak menggunakan bahasa Inggeris lah, iaitu gravel, sand, silt dan clay. Okey, gravel ini tanah kerikil lah, batuan kerikil ataupun tanah batuan ataupun butiran kasar lah. Kemudian pasir, butiran halus. Okey, ataupun pasir ini masih lagi dikategorikan sebagai butiran kasar silt, keladak ataupun tanah liat. Okey, keladak dan tanah liat ni berada dalam kategori yang hampir sama, di mana ianya disebabkan oleh orang panggil mendapan ataupun tercampur dengan lekitan, okey, yang membentukkan tanah liat. Okey, jadi apakah itu sistem pengkelasan tanah? Kita tengok kepada definisi dia. Okey, pengkelasan tanah ini adalah bertujuan untuk menyusun jenis tanah yang tak seragam atau tidak sama kepada beberapa kumpulan hanya berdasarkan ciri bahan supaya menghasilkan satu sistem pengkelasan tanah ringkas dan mudah dipahami oleh jurutera-jurutera. Okey, seperti mana saya maklumkan tadi, tanah ini apabila dia bercampur, okey, kita kena buat satu proses yang dipanggil sistem pengkelasan tanah. Okey, ianya ada proses-proses tertentu lah, kita akan pelajari selepas ini. Okey, jadi sistem ini digunakan bagi memudahkan
jurutera awam ini untuk menentukan jenis-jenis tanah tadi sesuai tak untuk mereka bentuk struktur. Okey, kita nak reka bentuk struktur tadi sesuai tak? Struktur apa yang sesuai untuk dibinakan di atas tanah ini, ataupun kaedah pembinaan mana yang sesuai untuk digunakan di atas jenis-jenis tanah yang telah diklasifikasikan. Okey. Jadi apabila melibatkan kaedah-kaedah, maka ataupun dia melibatkan uji kaji ataupun eksperimen, maka ianya perlu melibatkan radas lah. Okey, radas pengujian tanah lah. Okey. Dalam gambar yang saya tunjuk dekat di dalam slide ini, okey, ini adalah radas-radas yang digunakan untuk menguji tanah. Okey. Yang pertamanya adalah tapis lah, ataupun kita panggil ayak lah. Okey. Kalau kat rumah mak kamu buat kuih, dia gunakan tapis tepung untuk menghaluskan tepung. Okey. Mana yang turun daripada tapis tersebut, tepung mana yang turun daripada tapis tersebut, dia panggil debu lah, powder. Tapi yang mana tertahan, ianya dia panggil butiran tepung lah. Okey, sama juga dengan proses tanah ni lah. Okey. Radas yang lain yang digunakan bersama ayak ini atau tapis ini adalah penggetar. Okey, penggetar tu pada yang bahagian kanan tu, gambar yang mesin yang digunakan ada nampak lapisan-lapisan ayak itu disusun di atas satu mesin. Okey, itu kita panggil penggetar. Kemudian bahan dia adalah sampel tanah lah. Okey, sebab kita nak uji tanah, maka sampel tanah itu adalah sebahagian daripada termasuk dalam sistem pengujian atau sampel pengujian tanah lah. Okey, ada 3 benda: tanah, ayak atau tapis tadi, kemudian alat penggetar ataupun mesin penggetar. Okey, ayak-ayak ini pula dia banyak saiz ya. Saiz tu ada yang halus, ada yang sederhana dan ada yang kasar lah. Tujuan ayak ini disediakan dalam berbagai saiz ada untuk menentukan sama ada tanah tadi halus, sederhana ataupun kasar lah. Okey. Saya teruskan ya. Okey, tujuan pengasahan tanah ya dalam ada dua bidang lah. Yang pertama bidang pertanian dan satu lagi bidang kejuruteraan. Dalam bidang pertanian, tanah ni diklasifikasikan bagi tujuan untuk menentukan jenis tumbuhan mana yang sesuai untuk ditanam di atas tanah tersebut ya. Itu bagi pertanian. Tapi dalam bidang kejuruteraan, terutamanya dalam kejuruteraan sivil dan bangunan, pengkelasan tanah dibuat dengan tujuan untuk mengkaji kekuatan struktur tanah bagi melaksanakan projek pembinaan. Okey, dia nak menentukan kekuatan tanah tadi dengan struktur bangunan yang mana sesuai dibina di atas tanah itu. Okey. Okey, ada 3. Biasanya ada 4 dan 5 lah, tapi saya dalam pengajaran ini saya akan beritahu kamu ada 3, iaitu sistem perkelasan tanah bersekutu, sistem perkelasan tanah British, kemudian sistem perkelasan tanah ASTO. Okey. Jadi dalam 3 ni saya akan tunjukkan satu sajalah. Okey. Jadi yang lain tu kamu boleh buat pembacaan lah. Saya akan tunjuk satu saja, sistem pengkelasan tanah bersekutu lah. Okey, contoh bagaimana kita nak membuat pengkelasan tanah tadi menggunakan sistem pengkelasan tanah bersekutu. Okey.
terlaju sikit sebab kita dah masuk masa yang jam 1 jam yang pertama ya. Okey, untuk sistem perkerasan tanah bersekutu ini ianya telah mengklasifikasikan pula tanah-tanah tadi kepada beberapa kategori. Okey, yang pertamanya adalah jenis tanah yang asal, kemudian ada sub kumpulan tanah lah. Ianya menggunakan simbol-simbol ya, seperti mana yang kamu tengok dalam jadual itu. G mengkategorikan kerikil ataupun gravel tadi, G. Kemudian pasir ini menggunakan S ataupun sand, kelodak, okey, M. Tanah liat C, clay. Organik O, tanah gambut PT. Okey, kemudian ianya juga akan menggunakan sub kumpulan di mana kita panggil kategori ya, grade. Okey, kategori grade. Okey, sama ada grade baik, grade tak baik dalam simbol-simbol dia W, P, M, C, L, H. Jadi kamu kena kenali dan ingatlah. Okey, kerana pengkelasan tanah ni dia akan menggunakan simbol. Contohnya gabungan G dan W. Jadi maka tanah tadi dipanggil kategori kerikil grade baik. Kerikil grade baik, GW simbol dia. Okey. Jadi sistem ini telah diperkenalkan ataupun telah dicadangkan oleh Casagrade, okey. Yang mana Casagrade ini telah memperkenalkan sistem ini pada tahun 1942. Kemudian dia telah diguna pakai oleh US Corps of Engineer untuk membina lapasan landasan lapangan terbang lah. Okey. Jadi dalam USCS ini tadi, okey, dia mengklasifikasikan atau menggunakan radas tadi yang saya kenalkan tadi. Yang pertamanya ayak, kemudian penggetar tu. Okey. Ayak tadi ianya disusun berlapis-lapis ya. Okey. Dianya menyusun berlapis-lapis. Di atas sekali adalah lapisan yang menggunakan nombor besar, nombor kecil, di mana nombor kecil ini saiznya adalah besar. Kemudian dia akan disusun sehingga lapisan yang di bawahnya ataupun ayak yang paling bawah sekali menggunakan nombor yang paling besar, di mana saiz ayakannya adalah halus lah. Kalau kamu tengok dekat situ, ayak nombor 4 tadi saiznya adalah 4.75. Ianya boleh menapis batu kerikil. Lepas tu kemudian di antara kerikil dengan ayak nombor 200 di bawah tadi 0.075 itu adalah dikategorikan di pasir lah. Kasar, sederhana kasar atau pasir. Kemudian last sekali adalah silt ataupun tanah liat lah. Okey. Tanah liat ni dia bukan jenis bergumpal ya. Tanah liat ini juga adalah dalam bentuk debu ataupun butiran halus ya. Okey, kerana dalam proses USCS ni kita akan buang, kita akan sejat ataupun kita akan buang air semua. Okey, dia akan membentuk debu lah. Okey. Boleh faham dekat sini bagaimana USCS ini prosesnya. Okey, bagaimana kita nak gunakan ataupun kita menggunakan pengujian USCS ini. Boleh faham tak? Okey, sebelum saya masuk bagaimana kamu nak klasifikasikan tanah-tanah tersebut. Hello? Hai, senyap ni. Ya. Boleh faham tak tu? USCS ni. Faham je. Okey, ianya melibatkan sebelum ni pun pernah belajar ke di ILP?
Benar je. Boleh faham kan? Boleh. Boleh ingat lagi tak cara nak tentukan orang panggil apa, tanah-tanah tadi? Ke dah lupa habis lah? Okey, kita tengok bagaimana ya pengujian. Okey, pengujian apa ni? Proses ayakan ya, ujian ayakan tanah. Okey, saya sediakan video sini, kita boleh tengok. Ada muzik ke tidak? Ada bunyi ke tidak? Saya tak pasti ya. Ada dengar lagu tak? Ada je, ada lagu. Ada ya. Okay, saya akan menyelit-nyelit juga ya. Kita tengok dekat sini, ini adalah makmal tanah lah. Okey. Yang pertama sekali dia menyediakan sampel lah, sampel tanah yang hendak diuji lah. Okey, ini video yang saya ambil di YouTube di Indonesia punya ya. Okay, ini adalah sampel tanah ya. Sampel belum diuji. Okay, sampel tanah yang didapat tadi dibawa ke makmal tanah untuk diuji lah. Kemudian tanah ini dimasukkan ke dalam loyang ya. Okey. Loyang besi lah ya. Tujuan dia adalah untuk masak tanah ni. Okey. Ataupun kita nak membuat pengeringan tanah ini ya, mengasingkan air atau membuang air daripada sampel tanah ini. Okey. Ini oven yang digunakan. Biasanya tanah ini akan lama tempoh dia adalah 1 hari ya. Pada suhu 110 darjah Celsius tambah tolak 5 darjah. Okay. 1 hari 24 jam ya. Okay. Kita tengok tu keselamatannya kena pegang pakai ni lah, sarung tangan lah. Panas ya. Tanah yang dah dikeluarkan daripada oven tadi adalah tanah yang 100% kering lah. Kemudian sampel tersebut ditimbang. Sampel tersebut ditimbang, kemudian diambil catatan lah, rekod lah. Alat-alat lain yang seperti brus tu digunakan untuk ni lah, memastikan tanah tadi 100% nya telah dimasukkan ke dalam mangkuk tu. Okay, proses pertamanya adalah ovenkan dia untuk keringkan tanah air, kemudian ditimbang, kemudian direkodkan. Sampel itu dimasukkan kembali ke dalam loyang. Okey. Kemudian ini kita panggil ayakan ataupun menyaring butiran tanah ya. Okey. Tapis-tapis ini disusun mengikut nombor dia. Nombor kecil ke nombor yang paling besar. Atas sekali nombor kecil dan di bawah sekali adalah nombor yang besar. Okay, lagi tinggi dia punya menara ayakan itu makin banyak lah ya. Dia punya saiz ayakan tu.
Okey, tanah tadi dimasukkan ke dalam ayak pada tingkat yang paling atas sekali, ataupun saiz ayak nombor yang paling kecil ataupun saiz yang paling besar. Kemudian ditutup, kemudian dibawa kepada radas untuk penggetar, ya. Penguncang, Indon panggil penguncang. Okey, dikemaskan, kemudian dibuat setting masa lah, ya. Waktu 15 minit, kemudian digetarkan. Okey. Dia bergetar, kemudian bila bergetar, ya, sama seperti mana ada mak kamu ayak tepung lah. Kenapa dia perlu goncang-goncangkan, kan? Untuk turunkan tepung dari ke bawah. Okey, kemudian buat pertimbangan untuk setiap lapisan tanah lah. Satu persatu sampel tanah yang kita panggil tersangkut, ya, yang tersangkut pada ayakan tadi ditimbang lah. Kemudian seperti biasa dia perlu direkodkan lah, mengambil catatan menggunakan borang seperti ini. Okey. Kemudian hasil uji kaji tadi akan dibawa kepada seorang pegawai ataupun kita panggil penyelia mamal untuk disahkan lah. Okay. Setiap ujian tadi mesti disahkan, baru dia dikira valid lah. Kemudian tanah tadi dimasukkan ke dalam data untuk dianalisa dalam jadual, untuk dianalisa. Okey, kemudian keputusan analisa tadi akan dibawa semula ke penyelia untuk disahkan. Okey, ini adalah prosesnya pada mana ujian ayakan tanah berlaku lah. Okey. Okey. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, USCS dia menggunakan simbol. Jadi simbol atau huruf yang pertama atau berada di hadapan itu dia adalah kombinasi tanah yang dominan atau utama. Kemudian ada simbol atau huruf yang kedua di belakang huruf yang pertama tadi, dia panggil perilaku tanah. Okey. Tengok, gravel, kerikil, well done, grade baik, GS, SPMC dan sebagainya. Ini adalah dia punya kaedah simbol, penggunaan simbol tadi. Kemudian
ada juga lagi simbol yang digunakan. Hello. Okey, ada lagi simbol yang digunakan adalah L dan H lah. Kita tengok butiran halus. Okey. Simbol lebih besar, lebih kecil dan sebagainya lah. Okey, kalau tengok contoh sini, GW kerikil bergerik baik, GP kerikil bergerik lemah, GM kerikil bercampur lumpur, okey, GC kerikil bercampur tanah liat dan sebagainya lah. Okey. Okey, tadi adalah radas, ini pula adalah alat pengkelasan. Jadi untuk menentukan pengkelasan atau melakukan pengkelasan tanah menggunakan USCS, ada dua alat inilah. Yang pertama sekali adalah carta keplastikan. Kemudian dianya juga ada jadual sistem pengkelasan tanah lah. Dia ada jadual yang membantu kita untuk proses pengkelasan tanah lah. Okey, jadual sistem pengkelasan tanah bersekutu dia panggil. Okey. Kalau kita faham jadual ini, maka kita secara tidak langsung akan mudahlah untuk membuat pengkelasan tanah. Kita tengok pada jadual. Okey, kalau kita baca dekat sini, apa ni, grain soil, tanah butiran kasar, tanah butiran kasar, di mana 50% mineralnya lebih besar daripada ayakan nombor 200, ayakan saiz yang paling kecil, ataupun ialah saiz paling kecil. Apabila nombor ayakan besar, bermakna saiznya adalah kecil. Okey. Kemudian dia kategorikannya gravel ataupun kerikil ini apabila 50% lebih besar daripada saiz ayakan nombor 4 ataupun saiz ayak yang besar. Okey, pasir pula 50% apabila dia lebih kecil daripada saiz nombor 4 ni tadi. Okey, ini adalah grade dia. Okey, ini pula adalah dia punya pengujian makmal. Bagaimana kita nak menentukan sama ada GW, GP, GM. Okey, ini ada formula-formula dia. Kemudian dia punya klasifikasi dia bagaimana. Okey. Okey, seterusnya ini butiran halus. Okey. 50% melepasi ayakan nombor 200. Okey. Ataupun ialah smaller than 200 ini saiz ayakan, sama ada lumpur atau tanah liat. Okey, kemudian ada organik. Okey. Ini adalah carta dia. Ada LL ini adalah liquid limit, peratusan liquid limit. Kemudian plastik index ini adalah dia punya had limit cecair ditolak ataupun had limit plasticity ditolak dengan had limit cecair. Nanti saya akan terangkanlah. Okey, saya akan teruskan. Okey, ada 4 langkah. Okey, langkah yang pertamanya adalah membuat ujian ayakan dan melihat peratusan ketelusan pada ayak nombor 200. Okey, apabila ianya keputusan diperolehi lebih kecil daripada 50% melepasi ayak 200, maka ianya adalah butiran kasar ataupun pasir dan gravel. Kalau dia lebih besar atau banyak atau lebih daripada 5% daripada tanah tersebut melepas segi ayakan 200, maka ianya adalah butiran halus. Okey, kemudian ada langkah yang kedua, kita akan tengok pula pada ayakan nombor 4. Kalau
lebih kecil atau 50%, lebih kecil daripada 5% daripada tanah ni tadi atau pasir atau gravel ini telus atau melepasi ayakan nombor 4, maka ianya adalah di bawah kategori G, W, GP, GM dan GC. Tapi kalau lebih besar daripada 5%, maka ianya dikategorikan sebagai SW, SP, SM atau SG. G gravel, S pasir. Tapi kalau dia berada di bawah ayakan nombor 4, ianya kita akan tengok pula had limit cecairnya. Okey. Seperti mana yang dinyatakan tadi, sama ada ianya lumpur ataupun tanah liat ataupun organik. Okey, langkah yang keempatnya kita nak menentukan dia punya tanah butiran kasar tadi berapa peratus yang lepasi ayakan nombor 200. Tengok berapa banyak, sama ada 5%, 12%. Okey, kalau 5% GW dan GP tadi dia kategorikan ke empat-empatnya, tapi kemudian dia pecahkan. Kalau lebih kecil 5% yang tertahan ataupun telus ayakan, maka dia hanya GW atau GP. Kalau lebih daripada 12%, maka ianya adalah GM atau GC. Sama juga dengan pasir. Okey, lebih kecil daripada 5% adalah pasir grade baik ataupun sederhana, dan lebih besar daripada 2% itu SM dan SC. Okey, bagi tanah lumpur dan tanah liat tadi, pada langkah ketiganya dia akan melihat kepada carta keplastikan. Okey, kemudian dia tentukan kedudukan titik pertemuan di antara LL dan PI. Kemudian selesailah, ya. Dia dapat keputusan kat situ sama ada tanah tadi MH, CH ataupun organik. Okey. Tapi pada untuk butiran halus, butiran kasar, dia akan teruskan lagi lah. Okey, tentukan sama ada GW atau GP. Kena buat kira-kira menggunakan formula yang ditunjukkan tadi. CU dan CC nya kita kena cari. Okey, kalau dia masih lagi perlu dikira ataupun diklasifikasi lagi, kita kena teruskan kepada proses yang atau langkah yang seterusnya lah. Sama juga dekat sini, CU dan CC. Ini G gravel, yang ini langkah untuk pasir. Okey, kemudian kita dapatlah tentukan sama ada tanah tadi butiran halus grade baik atau seterusnya. Okey, saya cuba untuk tunjukkan contoh. Okey, dari analisa ayakan tanah diperolehi maklumat berikut. Kamu proses buat ayakan tanah, dan proses kemudian bacaan data-data ini diperolehi. Okey, tanah ini dianalisa bukan jenis plastik lah, tak keplastikan, ya. Dan lengkung butiran adalah seperti yang ditunjukkan. Okey, D60, D30, D40 ni tujuannya adalah untuk mengira ataupun kita menggunakan carta keplastikan lah. Okey, ini peratus telus, ya. Kena ingat, ya, peratus telus ini adalah yang melepasi ayakan, yang lepas saiz ayakan. Okey, nombor ayak ini apabila nombor ayaknya kecil, ianya adalah saiz ayak yang besar, ya. Jadi kita tengok pada jalan penyelesaian dia. Okey, jadi kita tengok yang pertama sekali untuk membuat klasifikasi, kita tengok pada ayakan nombor 200. Okey, dekat sini
dan diberikan atau hasil ujian tadi kita perolehi 3% lulus atau telus ayat nombor 200. Ini bermakna bakinya adalah ayat apa? Ayat yang kasar lah. Maksudnya dia tertahan di ayakan nombor 4 lah. Okey. Okey. Tidak, kalau kita tengok ni 203 je. Okey, 3% ayakan ayat bakinya melepasi ayakan ni lah. Ayakan 200. Jadi 97% adalah yang melepasi ayakan 200. Ianya dikategorikan sebagai ayakan butiran kasar lah. 90% saja. Jadi 50% besar, lebih besar daripada 50% kat sini. Okey. Ini. Okey. Kemudian kita tengok pada ayakan nombor 4. Okey. Dia menunjukkan 94% telus. Ayakan nombor 4. Jadi kalau kita tengok dekat jadual itu, okey, 50% ataupun lebih. Okey, dia butiran kasar lagi, tapi dianya dalam bentuk pasir lah. Okey. Nah, kita tengok langkah yang ketiga. Okey, oleh kerana tak ada LL ini, liquid limit, maka pasir ini adalah kering. Jadi kita kategorikannya sebagai pasir LW ataupun SP, SW, SP. Tapi kalau kita nak tentukan sama ada pasir ini SW, kita kena gunakan formula ni lah. Okey, kalau tengok ni, CU dia D60 bahagi D10 mesti besar atau besar daripada 4, dan CC-nya D30 bahagi D10 kali D60. Hasil yang diperolehi mesti di antara 1 dan 3 lah. Mari kita tengok. Okey, hasil penggunaan rumus ini atau simbol ini tadi, kita perolehi D30. Okey, D60 nya adalah 2.50. Jadi CU dia dapat 5.0. Kalau kita tengok CU ni tadi, dia lebih besar pada 4. Okey, kemudian CC nya di antara 1 hingga 1 3. 1 dan 3, maka tanah tadi dikategorikan sebagai SW lah, pasir bergrade baik lah. Okey, itu dia punya kaedah dia. Mudah je. Boleh faham tak? Tak perlu saya reverse balik. Okey, bagaimana kita nak menggunakan jadual ni. Okey, daripada proses yang pertamanya kita tengok dulu ayakan nombor 200. Berapa peratuskah yang telus ayakan nombor 200? Okey, dekat sini dia kata 3% telus ayakan 200, bermakna 90%-nya tadi adalah tertahan pada ayakan nombor 200. Jadi tanah ini adalah dikategorikan sebagai tanah butiran kasar. Kemudian kita tengok pada ayakan nombor 4, ayat nombor 4, dia tulis dekat sini 94% telus. Bermakna hanya 6% saja tadi adalah kerikil. Okey, jadi 94% ini telus tertahan di ayakan nombor 200. Jadi ianya dikategorikan sebagai pasir. Okey,
Jadi kita juga tahu bahawa tadi pasir tadi dia tak ada plastik, keplastikan bermakna tak ada kandungan cecair. Ianya adalah dikategorikan sebagai pasir kering. Okey. Jadi untuk menentukan sama ada pasir ini adalah SW atau SP, kita tengok pada pengujian atau Laboratory Classification Criteria. Okey, kita cuba tengok dahulu kepada SW. Kita gunakan formula yang diberi untuk memperolehi CU dan CC. Okey, ini garisan dia. Okey, ataupun kita juga boleh tengok untuk SP. Ini pun sekiranya tanah tadi bukan dalam kategori SW. Okey, jadi tanah tadi dikategorikan pada SP. Tapi kita tengok dalam pengujian, okey, dalam pengujian ataupun kita buat kira-kira penggunaan rumus ni tadi, kita perolehi CU-nya adalah 5, bermakna dia lebih daripada 4. Kemudian CC-nya adalah 1.18, dia di antara 1 dan 3, bermakna dia memenuhi kategori ataupun klasifikasi SW. Bermakna kita boleh putuskan bahawa tanah ini adalah tanah grade-nya adalah pasir bergrade baik. Okey? Jelas? Boleh boleh ikuti tak penggunaan jadual ini? Respon? Boleh respon? Boleh. Boleh Okey. Ada contoh kedua, ketiga dan keempat. Jadi saya tangguhkan dulu contoh ini. Saya akan terangkan balik pada sesi yang akan datang. Okey, saya takut nanti kamu syok. Okey, saya tunjuk yang permulaan dulu. Okey. Jadi kalau kamu boleh faham yang pertama ini, jadi yang kedua ni nanti saya akan contoh yang kedua ni nanti minggu hadapan saya akan lebih detail lah. Kerana kita akan melihat keterlibatan liquid limit dan indeks keplastikan lah. Okey. Jadi ada apa-apa pertanyaan, persoalan ataupun nak tanya saya berkenaan dengan pembelajaran kita pada hari ini sebelum saya tamatkan kelas? Tak ada. Tak ada lah ya. Jadi saya akan upload video ini di YouTube. Saya akan post balik di Google Classroom. Kamu boleh buat ulang semula mengikuti kelas saya. Okey. Sebaiknya kamu subscribe saya punya YouTube tu supaya setiap kali saya upload kelas kamu tahulah bahawa video terbaru ada lah. Okey. Jadi sampai di sini dahulu. Okey, saya pun dah ambil masa yang agak panjang hingga 1.5 dan lebih 37 minit. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kerana memberi tumpuan kepada kelas hari ini, dan semoga kita jumpa lagi. Berhati-hati di jalan raya kepada mereka yang nak rentas negeri Okey, mentang-mentang rentas negeri dah boleh, jadi saya harap kamu berhati-hati di jalan raya lah. Okey, cik. Okey, itu Lagi batai. Lagi attack terus. Kamu Terima kasih, cik. tidur kat masjid kat surau.
Okey, itu Terima saja kasih, Cik. terima kasih kepada semua. Okey, assalamualaikum. Terima Minggu jumpa kasih, lagi. Cik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cik. Okey. Aku dah tahu.